إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Muhtaramah yang saya hormati, lagi saya muliakan Al-Fadilah Upah Sabariyah selaku penganjur sahabat pecinta Al-Quran SPEQ. Seterusnya bonda-bonda moderator Ustazah Jasrina, seterusnya Kak Niksum, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat keluarga SPEQ yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, semangat berhari raya, mudah-mudahan insya-Allah. Mungkin ada yang boleh respon sedikit di ruangan chat. Alhamdulillah, mungkin hari ni banyak orang menerima jemputan open house dan sebagainya. Dan hari ni jugalah 15 Syawal. Jadi bertemunya dua benda ni. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan? Jadi ikutlah pada individu masing-masing. Kalau kata ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ada menerima jemputan dan mungkin banyak kan. Jadi memang di situ kita meraihkanlah jemputan tersebut. Kalau kata situasi kita, mungkin katalah ada satu dua jemputan, kemudian jemputan itu pun daripada mereka yang tidaklah rapat dengan kita, bukan yang terdekat. Kan, jadi mungkin yang jauh tapi tak banyak jemputan. So kita rasa di situ macam serba salah nak puasa ke tidak kan. Maka pilihlah yang mana terbaik. Kalau kata banyak jemputan, maka kita memang tidak berpuasa untuk meraihkan tetamu ataupun meraihkan tuan rumah yang menjemput kan. Tapi kalau kata setakat satu ataupun mungkin dua dan mereka yang jemput pun tidaklah rapat dengan kita, mungkin orang jauh dan sebagainya. So kita dia tak jadi salah kita pergi ke rumah mereka dan sekadar kita bertegur sapa, kita beramah mesra, tapi kita berpuasa, tak apa, ikut pada situasi. Yang penting ibu ayah sekalian, kita ingat dalam bulan Syawal, bukan bulan puasa, bulan raya ini, bulan Syawal ini, pastikan sekurang-kurang sempatlah kita berpuasa 6. Sekurang-kurang berpuasa 6, dan antara yang puasa yang paling penting juga puasa pertengahan bulan lah pada hari ini. So bagi yang berpuasa, alhamdulillah. Bagi yang tak puasa, jangan risau, jangan menangis, jangan sebut inna lillah, kerana masih ada lagi ruang dan peluang untuk kita berpuasa. InsyaAllah dalam 14 hari, kita tengok dalam kalender 29 Syawal,
lagi 14 hari lebih kurang berbaki. Pastikan ibu-ibu ayah sekalian kita berpuasa lah. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan. Jadi sebelum memulakan menyambung pengajian kita yang sebelum ini, ada 3 perkara yang saya nak sampaikan sekadar peringatan untuk diri saya dan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pertama sekali adalah selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin sepanjang perkenalan kita ini yang saya kira awal tahun inilah yang kita bersama-sama yang pihak SPAQ menjemput, alhamdulillah, untuk saya berkongsi ilmu, menyampaikan kebaikan untuk diri saya dan sidang muslimin muslimat. Walaupun awal tahun ini, tapi sebenarnya perkenalan kita ini dah berkali-kali dah kan, berkali-kali, boleh kata hampir setiap bulan tu memang ada, bahkan setiap minggu pun kita boleh kata berjumpa, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini di bawah naungan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan berterusanlah sehingga ke akhir hayat, dan bahkan kita harap supaya bersambunglah juga hingga ke jannah, hingga ke syurga, insya-Allah, amin. Yang kedua iaitu pesanan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dalam kita meraih keberkatan dalam bulan Ramadan, antara yang paling penting yang kita patut dapat, satu perkara saya nak sebut, iaitu istiqamah. Istiqamah ni, bila sebut istiqamah ibu ayah sekalian, jangan kita anggap banyak nak kena buat. Bulan Ramadan, Ustaz, saya solat 1 jam qiyamul lail kan. Saya baca Quran 1 juzuk sehari. Alhamdulillah, baguslah kan. Antara sebabnya mungkin tak ada syaitan. So kita pun rasa bersemangat kan. Tapi bila masuk je Syawal, syaitan pun beraya sekali kan. Sebab tu adanya hantu raya tu. Adanya syaitan sekali kan. Jadi maknanya gangguan tu ada balik. Tapi jangan kita berikan alasan, jangan putus asa lah. Jangan kita kata, Ustaz tak boleh lah, saya dah lemah semangat. Betul tak buat langsung. Itu bukan lemah semangat lah, itu malas namanya. Jadi pastikan kita ni masih lagi teruskan. Walaupun mungkin tak sama, tapi kita masih buat. Sebab kita ingat ibu-ibu ayah sekalian, sebut istiqamah, dia tak semestinya kena banyak. Kan dalam hadis Al-Bukhari nombor 6465, saya sudah pernah sebut dalam kuliah-kuliah lepas, ketika seorang lelaki tanya dengan Nabi SAW berkenaan dengan apa amalan yang Allah suka, ayu ahabbul a'mali ilallah. Apa yang Nabi jawab? Adwamuha wa in qalla atau kama qala, yang berkekalan walaupun sedikit. Hadis ni ibu-ibu ayah sekalian boleh lihat dalam Al-Bukhari 6465. Nak senang just type dalam Google je. Ataupun kita ada sekarang kan AI kan, chat GPT kan. Tu dia kat situ pun insya-Allah boleh keluar lah. Tapi kadang-kadang kena semak balik ilmu agama sebab berlaku penyelewengan sikit dalam chat GPT ni. Jadi berkenaan dengan hadis tadi Nabi sebutkan untuk kita melakukan amalan biarlah kekal walaupun ingin sedikit. So itu yang kita kena berikan perhatian. So dalam isu ni antara Ramadan dengan Syawal memang kemungkinan besar akan ada perbezaan sebab tak sama semangat, tak sama aura ataupun suasana ni berbeza. Jadi yang penting tarbiyah Ramadan itu ada kesan, kita masih lakukan. Bulan Ramadan kita dah menyapu hampir semua jenis ibadah. Kan baik semualah. Soal puasanya memang kita buat, solat sunatnya, sedekahnya, baca Quran, berzikir, iktikaf, apa lagi, doa. So pelbagai jenis ibadah kita buat. Dengan tidur sekali pun ada ibadahnya kan. Qailullah pun ada. So tak apa, itu bulan Ramadan, alhamdulillah kita dah melepasi dan kita harap kita dipertemukan lagi. Tapi sepanjang 11 bulan ni jangan kita kata tunggu je Ramadan, tapi 11 bulan tak ada apa-apa pun kesungguhan. So kita teruskan lagi ibu-ibu ayah sekalian. Kita masih kena buat. Walaupun dia rendah tak apa, tapi kita masih buat. Solat malam masih lagi kita kekalkan witir. Itu antara yang penting, yang wasiat Nabi SAW, antara 3 wasiat Nabi, salah satunya adalah witir. Kemudian tahajud pada paginya, mungkin witir pun pada sebelum nak dekat subuh ke, terpulang cara masing-masing. Dan baca Quran, kita baca yang berapa yang sempat, berzikir yang tidak terikat, waktu yang bebas. Kalau lepas solat tu kita dah biasa buat kan. Ni zikir yang di waktu lain, masa nak pergi bekerja, masa kita mungkin ibu-ibu masak kat dalam dapur kan, masa dalam kenderaan. So adalah sedikit pun jadilah
sekurang-kurang kan. Apa lagi? Iktikaf di masjid ni ada sedikit masa kita peruntukkan buat kebaikan. Begitulah ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih mampu kekalkan istiqamah walaupun Ramadan telah melabuhkan tirai. Itu yang kedua. Yang ketiga berkenaan dengan puasa 6 itu sendiri, puasa Ramadan itu sendiri kita masih kekalkan. Maknanya bukan kata puasa Ramadan dalam bulan Syawal, maknanya teruskan berpuasa lah. Terutamanya puasa 6 jadi pastikan kita sempat, kita mampu. Dan bagi yang rasa nak kena qada, maknanya ada nak kena qada dan dia rasa nak gabungkan, so boleh gabungkan niat walaupun afdal diasingkan. Tapi kalau kata dia menghadapi kesukaran, dia ambil lah pandangan yang mengharuskan gabung. So boleh digabungkan. Tak payah kita nak jadikan satu polemik besar lah. Kenapa diberikan ke satu rukhsah menggabungkan puasa ni? Kerana memang ada individu yang tak berkemampuan. Contoh yang semakin berusia, contoh ada faktor kesihatan, ada apa-apa mungkin pembedahan yang dibuat kan. Kita tak rasa apa yang mereka rasa. Sebab tu kita anggap puasa je lah asing kan. Kita pun rasa sebab kita mampu buat macam tu. Tapi memang ada individu yang tak mampu kan. Jadi atas faktor tertentu maka dia adanya rukhsah. So mereka ni nak gabungkan puasa, alang-alang niatlah puasa 6 kan. Alang-alang contoh hari Isnin Khamis, niat puasa Isnin Khamis. Contoh pertengahan bulan kan, niatlah puasa pertengahan bulan. Begitulah nak kata Islam ni memudahkan kita, tapi jangan kita ambil mudah. Jadi bagi yang mampu buat lebih, afdal diasingkan. Bagi yang tak mampu, gabungkan sahaja. Yang penting kita sama-sama lah fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Amin. Jadi sidang muslimin dan muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi seperti biasalah ibu-ibu ayah sekalian, kita dah mukadimah tadi, kita dah membebel sedikit. Kita masuk sedikit tentang soalan uji minda. Pagi-pagi ni lagi fresh kan. Jadi insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah sekalian boleh cuba menjawab soalan yang diberikan. Baik. Soalan yang ke-39 ni ada cerita tentang 3 orang. Hazim, Alif dan Amsyar. Tiga-tiga ni nama pelajar saya lah ni. Tapi bukan cerita sebenar lah. Nama je sebenar. Okey, baik. Saya bagi penjelasan sedikit. Hazim ni dia guru di sekolah menengah kebangsaan. Dia mempunyai kelulusan agama yang asas dan dia fasih Quran. Alif ni pula dia guru SMKA, sekolah menengah kebangsaan agama, kelulusan agama ijazah. Tapi dia tak fasih Quran. Yang C ni, yang C pula dah. Yang ketiga ni, sorry tersebut C. Yang ketiga ni Amsyar, pelajar sekolah menengah kebangsaan agama, kelulusan agama yang asas dan dia fasih Quran. So antara tiga ni, kita pilih yang mana afdal menjadi imam mengikut turutan. So ibu-ibu ayah-ayah sekalian bolehlah memerah sikit otak kita, kita cuba memikirkan siapakah yang paling afdal menjadi imam. Kalau nak ditanya ketiga-tiganya boleh jadi imam kan, tidak ada masalah lah. Pada asas tak ada masalah kerana kalau dia mengetahui bacaan yang asas, dia mengetahui cara nak salat, rukun pun dah memadai. Tapi kita nak sebut kat sini, nak mengutamakan siapa yang paling afdal, paling utama jadi imam. Kan kita ibu-ibu sekalian, kita dah pernah sebut dalam kuliah-kuliah lepas kan, kita ni kalau ada pilihan yang antara yang biasa dan yang lebih baik, kan logik kita lah, mesti kita nak pilih yang lebih baik kan. Kan apa-apalah kita nak beli barang ke, baik kita nak pergi ke mana-mana ke, kan kita akan pilih yang lebih baik. Itu untuk dunia kita lah kan. Apatah lagi dalam bab akhirat, dalam bab ibadah lah, lagilah kita kena pilih yang terbaik. Contoh bab memilih imam, takkanlah kita rasa ala kadar je lah, kenapa nak begitu, kenapa ada mindset macam tu kan? Kenapa tak nak lebih semangat, padahal ini tentang akhirat kita, kualiti ibadah solat kita ni kan. Jadi sebab itu saya berikan ni supaya kita dapat memikirkan secara tuntas. Kan nak memilih secara spontan, tapi kita pandai pilih siapa yang lebih afdal. Contoh ni berlaku kat mana? Contoh R&R. Contohlah kalau boleh nak dipilih, pilihlah imam yang sesuai. Okey. Tadi ada yang sebut Kak Badriah sebut untuk mengulang balik ulang soalan lah kan.
Okey, so saya ulang balik. Okey, Hazim ni dia guru sekolah menengah kebangsaan, kelulusan agama yang asas, dia fasih Quran. So kita boleh faham maknanya dia tidak mengajar agama lah. Dia mengajar tentang subjek yang lain. Tapi dia ada kelulusan agama yang asas, dia fasih Quran. Alif ni pula, dia guru sekolah menengah kebangsaan agama. Agama, dia guru SMKA agama. Kelulusan agama dia ijazah, maknanya dia memang mengajar agama. Tapi dia tak fasih Quran. Contoh satu ujian yang Allah berikan. Mungkin dia baca Quran ni jadi gagap. Contohlah. Ini contoh. So yang ketiga pula Amsyar ni dia pelajar sekolah menengah kebangsaan agama. Kelulusan dia agama yang asas. Sebab dia masih pelajar kan, dia masuk sekolah menengah. So baru dia masuk sekolah menengah, baru dia nak belajar lagi agama di peringkat menengah. So dia masih lagi asas lah, maknanya kafar yang masa sekolah rendah tu. Dan dia fasih Quran. Dia lancar baca Quran. Dia contoh kita kata dia top student lah. So antara tiga orang ni, siapa yang kalau nak pilih jadi imam? Siapa yang paling afdal? Okey, itu soalan dia. So ramai dah jawab, ibu-ibu sekalian. Ramai alhamdulillah. Nak sebut nama pun agak agak susah sebab ramai sangat, takut makan masa. Alhamdulillah, yang penting tak apa, yang penting jawab soalan. Salah ke betul itu bukan kita punya tujuan. Tujuan kita nak menguji anda supaya kita dapat faham. Dia bila kita berjawab salah, lepas tu kita dapat tahu yang betul, itu lebih ingat. Kan? Maksudnya kita dapat kita menafikan apa yang kita dah pilih. Kan kita dah pilih satu ni, rupanya salah. Lepas tu kita dah faham kenapa salah. Lepas tu kita dah tahu yang kenapa betul. So itu lebih baik berbanding kita yang tidak tidak jawab. Lepas tu kita just dengar jawapan saja kan. So di situ kita tak dapat berfikir dengan kritis. Kita tak dapat nak memilih dengan betul. Kan? Sebab apa? Tidak ada pilihan. Dia hanya ikut saja. Tapi yang lain kalau orang yang memilih, lepas tu dia tahu dia salah pilih. Lepas tu dia memikirkan dan dia pilih yang lain. Maknanya dia jawab yang betul. So itu lebih baik. Sebab itu dalam proses uji ni, kita test dulu. Salah pun tak apa. Test, cuba je. Okey, ibu-ibu sekalian baik. So ada yang ramai jawab Okey, kalau kita lihat kebanyakan jawab A, ada juga yang menukar jawapan, ada yang sebut B, ada juga yang sebut C Ada yang tukar jawapan, contoh Bonda Maimunah menukar alasan saya fasih Al-Quran utama. Okey, ini antara sebab yang diberikan. Okey. Bonda Hayati A tukar dari C kepada A Okey. Okey, ada sebut A dengan C, ada sebut B. Okey, baik. So terima kasih alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada semua yang memberikan respon. Alhamdulillah. Ni kita seronok sikit bila ramai yang respon ni. Pasal dia kuliah online kan. Kat depan kita ni kosong, tak ada orang pun ni. Kan kucing pun tengok saya ni, apa saya merepek seseorang ni. Kan. Okey, baik. Alhamdulillah kepada semua yang jawab. Yang kepada yang nak jawab lagi pun boleh, silakan teruskan. Tidak ada masalah. Okey, so jawapan D tak ada orang pilih jawapan D tidak menjadi pilihan. Kan. Tapi tak apa, kita lihat apakah dia punya perbincangan. Okey. Baik, kita lihat kepada soalan ni sebenarnya ada hadis yang saya dah pernah sebutkan kuliah lepas dan juga kita dah pernah bincang. Cuma saya ulang balik untuk kita freshkan balik apa yang kita dah lama bincang Okey, baik. Bonda Hayati, dah lama tunggu kuih Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Baik. Nanti saya buka dia punya hadis. Cuma kalau kita masih ingat di situ ada 4 kriteria kita nak memilih imam ni kan. 4 kriteria kan. Yang pertama sudah pasti seperti yang disebutkan tadi oleh Bonda Bonda ni Maimunah kan. Bonda Maimunah dah sebut dah. Fasih Quran. So itu yang paling penting. Disebut dalam hadis hafalan Quran tapi maksud kepada hafalan makna dia adalah dia yang fasih, yang lancar baca Quran. So itu yang kriteria yang pertama. Yang kedua, sekiranya kriteria dia sama, maka pilihlah orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang lebih. Dia bila menjadi imam, sudah pasti ilmu yang asas tu dah kena cukup. Kan ni nak sebut ni ilmu yang tambahan, lebih faham agama. Kan kita boleh nilai daripada sekarang ni daripada sudut sijil lah. Kan itu yang mengiktiraf keilmuan seseorang.
Bukanlah pandang sijil, betul orang tak ada sijil kita tak pandang, kita pelekeh ke tak, jangan kita fikir ke situ pula kan. Maknanya kita nak mengiktiraf, mengetahui kelayakan seseorang yang telah diperakui. So kita lihat sijil dia. Kan, sebab ada orang dia ada sijil tapi sijil dia mempunyai grade yang biasa. Kan dia contoh dia belajar di Mesir, belajar di Jordan kan. Betul balik Malaysia dia kata okey saya lepasan Jordan, saya lepasan Mesir. Tapi bila kita contoh kita minta CJ, kita tengok oh rupanya gagal. Contoh. So gagal maknanya dia tak kuasai. Walaupun dia belajar di mana sekalipun kan, tapi kalau dia gagal ataupun makbul sekadar lulus, yalah lulus tu okey lagi lah kita boleh terima, tapi kalau gagal ni maknanya dia tak kuasai. Kalau lulus pun zaman sekarang orang yang lulus, orang yang cemerlang, sudah pasti cemerlang itu lagi dia akui. Kan sebab itu jangan kita hanya memandang ataupun memikirkan keilmuan seseorang hanya pada sijil ataupun tempat dia belajar. Lihat dulu sijil tu. Takutlah kan dia kata lepasan tu tapi rupanya dia tak kuasai. Kan kita bukan nak sangka buruk, cuma kita nak berhati-hati. Sebab benda ni berlaku ibu ayah sekalian. Benda ni berlaku kan? Benda ni berlaku. So kita nak kena pastikan lah. Bukan suruh sangka buruk kita nak pastikan. Kita nak verification kita nak satu pengesahan. Baik. So, pertama tadi orang yang baca Quran yang fasih, yang kedua orang yang ilmu yang lebih tinggi dikuasai agama, dia lebih afdal. Katalah sama, kita pergi kepada yang ketiga iaitu orang yang hijrahnya lebih awal. Saya buka tu hadis ni senang. Ibu saya boleh nampak dia punya kriteria. Saya dah pernah sebut kan dalam kuliah-kuliah lepas ni. Hadis riwayat Muslim disebutkan nombor 673 ni. Ni hadis ni agak panjang tapi ibu-ibu boleh just fokus terus kepada point dia. Saya ulang balik tadi pertama, hafalan Quran bermakna adalah orang yang fasih bacaan Quran, yang kedua ilmu agama, yang ketiga hijrah. Hijrah ni maknanya kita nak tengok siapa yang lebih awal dia menjaga kewajipan dalam Islam. Contoh kita boleh kata apa dia? Daripada sudut solat. Ada orang contoh kita tengok anak-anak kita lah sendiri senang Ada anak-anak kita ni yang dah dia daripada usia awal daripada dia sekolah rendah tahun 3 macam tu pun dia dah jaga solat dah. Dia tahu dah kewajipan solat. Alhamdulillah kan. Tapi ada juga anak kita yang mungkin dia masih bermain-main. Dia tak ada serius tu tak ada. Kan dia bila dah masuk mungkin dah usia balik. Mungkin ada yang lambat sikit tingkatan 4 5 baru dia jaga tahu kewajipan solat. Maknanya betul-betul dia jaga. So bagi mereka yang macam ni kita nampak beza kat situ kan. Maknanya orang yang menjaga awal ini yang lebih dahulu hijrah, dia lebih awal dia menjaga kewajipan berbanding orang yang lambat. So orang dahulu hijrah ni apa dia punya erti ataupun apa dia punya tanda Allah menjaga dia lebih awal. Sebab itu sangat bersyukurlah kita kalau ada anak cucu yang dia menjaga dalam bab agama. Dia menjaga dalam bab agama. Kita kena bersyukur sebab betul-betul Allah pilih dia dalam kebaikan. Apa contoh hadis yang kita boleh kaitkan? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Tu kama qal. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama. So kita nampak bila orang yang faham agama dia tahu wajib dengan wajib dengan yang bagi dia haram nak buat, dia tahu apa yang dia penting, apa yang tak penting bagi dia. So dia akan menjaga solat. Itu paling basic lah. So ini yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang lebih awal Islam. So maknanya kita boleh lihat daripada sudut umur dia. Kalau kata dua-dua orang Islam daripada lahir, tengoklah umur dia. Tapi ini yang keempat, kriteria yang keempat. Kalau kata seorang ni mu'allaf, seorang lagi ni memang Islam daripada lahir, sudah pastilah yang biasa kita bandingkan orang yang mu'allaf ni lebih sekejap lah pendek lah Islam dia kan berbanding orang yang memang dah lahir Islam. So kita pilih orang yang dah lahir Islam itu lebih afdal. Tapi ikut kriteria ni. Okey ibu sekalian, saya terus kaitkan dengan soalan tadi Sebab ni kita dah pernah bincang dah, sekadar ulang kaji je. Okey. So ibu-ibu sekalian boleh applykan benda ni di mana-mana tempat yang sesuai. Contoh kita balik raya kan, pergi ramai-ramai saudara-mara solat berjemaah. Kat situ ibu-ibu kenal pasti. Nak pilih imam ni siapa sesuai. Kan. So first kali tengok fasih Quran. So tengok contoh soalan ni, kita ada 3 pilihan kan orang ni, Hazim, Alif, Amsyah Tapi beza umur lah ni, ada seorang pelajar ni, ada 2 orang guru
Okey. Yang Alif ni memang kita panggil dia Ustaz Alif lah sebab dia guru sekolah menengah kebangsaan agama kan. Dia ada ijazah agama ni. Tapi sayangnya dia tak fasih Quran. Kan. So nak tak nak ikut pada afdal, nak jadi imam, dia dah dikira di belakang. Kan. Bukan kata nak pelekeh dia tak. Bukan kita nak memilih orang ni. Yalah, memilih ni penting juga untuk kita nak jaga kita punya kebaikan kita kan. Kan. Bukan kata suruh memilih sampai pelekeh orang tak. Kan. Kita kena memilih juga supaya apa kita dapat menjaga diri kita, kan, dapat menjaga agama kita ni, dapat menjaga kewajipan kita solat ni. Kan. So, nak tak nak alif ni mesti kat ujung. Kan. Automatik alif jadi ujung sebab dia tak fasih Quran. Okey, so antara jawapan dia adalah A dengan C. Ni cara dia sebab kita kena ikut turutan tadi. Fasih Quran kan. So tak fasih Quran automatik di ujung. Sebab dia seorang tak fasih Quran, kalau dua orang mungkin kita pening sikit kan. Tapi tak apa, dia senang. Alif ni kat ujung. So antara A dengan C. Okey, sekarang persoalan dia. Hazim dengan Amsyah. Siapa yang lebih afdal? Kalau kita lihat tadi dalam turutan, pertama tadi fasih Quran. Yang kedua adalah ilmu agama kan. Okey. Kat sini, siapa yang lebih afdal? Kan? Kalau kita lihat, Hazim ni guru sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah. Dan agama dia asas. Mungkin kita boleh faham dia hanya belajar kafar sekolah rendah. Lepas tu dia tak belajar dah agama di sekolah menengah. Contohlah, ini contoh. So dia hanya ada asas kepahaman agama waktu sekolah rendah je. So dia hanya fokus pada akademik, dia jadi dah seorang guru akademik. Okey. Manakala Amsyah ni, dia pelajar sekolah menengah kebangsaan agama, dia pelajar, masih pelajar. Tapi dia kelulusan pun sama macam cikgu tadi. Okey, Kak Badriah sebut faktor umur. Okey, tadi pertama ilmu bacaan Quran. Yang kedua ilmu, yang ketiga lihat pada hijrah dia. Yang keempat baru kita lihat pada umur dia. So yang kedua ni ilmu, kalau kita lihat beza Amsyah dia memang sama dengan Hazim tu. Cikgu Hazim tu kan, tapi Amsyah ni dia pelajar sekolah menengah kebangsaan agama. Maknanya dia masih lagi mendapatkan ilmu yang di peringkat menengah. Kan, maknanya akan bertambah ilmu bagi dia. Setara soalan ni lah, kita nampak soalan ni macam tu lah. Kalau yang Cikgu Haji tadi, dia dah stop dah. Memang agama dia asas. Tapi yang Amsyah, dia belajar di peringkat menengah. So maknanya ilmu kat situ, dia semakin bertambah. Kan? So secara automatik, kita nampak lebih utama yang Amsyah ni. Sebab dia ilmu dia semakin bertambah. Faktor umur tu yang itu kemudian, itu yang hujung. Sebab itu nak pilih imam jangan tengok terus umur yang lebih tinggi. Ada orang dia fikir macam tu. Sebab itu bila pilih imam qaryah, imam di masjid surau, dia pilih yang orang yang berusia. Padahal ada yang berusia yang tak fasih Quran. Kan? So itu jadi isu macam tu lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah orang semakin celik lah kan. So yang isu umur tu kemudian. Ni kalau kata kriteria pertama, kriteria kedua, yang ketiga semua tak dapat juga, baru pergi pada umur. Tapi yang ni kita nampak dengan jelas, ilmu dia berbeza. Amsyah ni dia mendapat ilmu yang di peringkat menengah. Manakala Cikgu Hazim dah tak ada peluang dah. Dia hanya seorang yang telah belajar akademik, dia lebih kepada akademik dan agama dia hanya asas. So jawapan dia adalah yang paling utama adalah Amsyah di pertama, so jawapan automatik adalah C. Sebab apa? Sebab di situ Amsyah ni lebih mendapat ilmu berbanding dengan Cikgu Hazim ni. Ni contoh saya nak bagi ibu sekalian nampak dia punya gambaran. So kesimpulan dia, kita kalau kata di tempat-tempat yang kita boleh untuk memilih imam, maka pilihlah ikut susunan tadi. Paling penting tadi adalah bacaan Quran. Itu paling penting. Kalau nak pilih-pilih yang lain tu kita mungkin tak berapa nak mahir, tak berapa nak tahu kan. It's okay. Tapi yang penting kita pilihlah orang yang paling mempunyai fasih Quran itu yang paling penting. Fasih bukan kemerduan suara bukan suara yang merdu, bacaan dia tunggal langgang. Itu berlaku juga ibu-ibu sekalian. Itu berlaku juga. Macam di satu tempat yang saya pernah tazkirah Ramadan, saya dengar seorang ni dia masih pelajar. Kita fahamlah dia pelajar, so ada faktor mungkin dia gugup dan sebagainya lah, tapi suara dia memang sedap suara dia, kemerduan dia sampai kita pun rasa oh sedap suara ni kan, kita tercabar dah ni. Tapi sayangnya bacaan dia dari sudut tajwid tu ada yang kurang. So benda ni saya bawa pergi kepada pihak atasan, pihak pengurusan surau tersebut.
dan saya bagi tahu. Kan? Jadi sebab itu kita katakan benda ni kena ambil penting lah supaya solat tu tidaklah kita ambil mudah lah. Sekurang-kurang kita ambil berat memilih orang yang sepatutnya jadi imam. Okey. Bonda Masyitah bertanya, jika ada soalan yang berbangkit, Amsyah yang masih belajar boleh rujuk kepada ustaz yang khusus. Jika ada soalan berbangkit, Amsyah yang masih belajar, maksudnya apa tu Bonda Masyitah? Saya kurang faham. Jika ada soalan bangkit, Amsyah yang masih belajar boleh rujuk kepada ustaz yang khusus. Mana kita nak tanya soalan Puan Masyitah tolong onkan mikrofon. Saya faham pun macam tu juga Ustaz. Mungkin bila ada soalan berbangkit tu kita ada soalan nak tanya. Itu memang sudah semestinya lah. Kalau itu dah isu lain tu. Ini kita fokus ni pada imam berkenaan imam. So kita pilih yang afdal ikut soalan tadi tu lah kita dah bincang. Kalau contoh Bunda Masyitah bertanya tentang kita ada soalan nak tanya. So kalau kita nak tanya soalan memang kita kena tanya kepada ahli dia lah. Kan, so maknanya Amsyah ni masih budak lagi, ni masih belajar kan? So sudah pasti kita tanya kepada ustaz yang ahli dia ya, sudah pasti itu memang jelas cuma yang kita duk bincang kat sini dari sudut soalan ni dari sudut soalan yang 3 ni kan, apa tadi yang kita dah sebut tadi kan. So dari situ memang Amsyah yang kita pilih untuk jadi imam. Bukan sudah tanya soalan kerana soalan itu dah masuk kepada bidang agama kan. Itu lain. Ini kita hanya nak memilih untuk jadi imam. Kan, so begitulah. Maknanya memang sudah pasti kita kena tanya dengan orang yang ahli ya. Nak tanya budak ni sudah pasti kita pun tak berapa yakin kan. Budak sekolah kan lain kalau kata dia walaupun dia budak tapi kalau dia mempelajari ilmu tu di peringkat tinggi tak apa. Ada orang memang dia budak tapi dia belajar dengan syekh kan. Kalau kita pergi kat belah Mesir tu macam tu. So sudah pasti mereka ni lebih matang, lebih tahu fakih dalam agama kan. Sebab itu jangan kita memandang remeh dari sudut umur seseorang. Ada orang di umur dia mungkin dia tak banyak tapi kesungguhan belajar dia luar biasa. Kan ada orang di umur dia mungkin banyak tapi umur dia mungkin tinggi, umur dia mungkin dah berusia tapi rupanya ilmu dia tak tinggi mana. So, sebab itu kita ni nak mengetahui kelayakan seseorang, tak naklah kita kena lihat daripada sijil dia. Itu je yang kita boleh buat. Kita tanya dengan dia, memang dia pun takkan mengaku yang dia tak pandai. Kan siapa yang nak mengaku kan? So kita nak tahulah untuk sebagai kepuasan diri kita, nak tak nak memang kita kena minta sijil. Sebab itulah kalau pergi kerja, nak minta kerja bab agama ni pun orang minta sijil. Tengok dia membezakan, membandingkan. Kan? Sebab apa? Nak memastikan kita memilih orang betul-betul layak. Kan? Risau apa? Risau orang salah guna kan? Salah memberikan fatwa dan sebagainya. Okey. Baik, kita terus pergi kepada soalan kita. Soalan pula dah. Inilah banyak tanya soalan ni jadi soalan-soalan semuanya. Okey, apa tadi? Kita terus pergi kepada perbincangan kita berkenaan bab makan. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah lah kepada yang betul. Alhamdulillah ada yang betul. Yang salah tak apa. Kita dah faham sikit beza tadi kan. So kita boleh praktikkan lepas ni insya-Allah. Baik, ini tentang sunnah tentang makan. Kebetulan kita pun dalam bulan makan. Saya tak bagi bulan raya ni, saya bagi bulan makan. Sebab apa? Kalau raya ni ataupun Aid kita ni mungkin sehari-hari pertama je kan. Tapi hari-hari lain ni kita makan banyak. Tak apalah, tak kira lah bulan makan ke bulan raya. Yang penting masa-masa kita nak makan ni kita bolehlah amalkan sunnah-sunnah ni. Okay, baik. So kita lihat pada sunnah yang ke-68. Qala al-muallifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Sunnah ke-68 iaitu jangan mencela makanan. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahu akalahu wa illa tarakah. Kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walaupun sekali, sekiranya baginda suka baginda makan, sekiranya tidak baginda meninggalkannya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 3563. Baik. So ibu-ibu sekalian, inilah hadis tentang jangan mencela makanan. Sebelum kita lihat apa yang ulama bincang, saya nak kena sebut dulu maksud kepada hadis secara zahir. Disebutkan Nabi suka Nabi makan, Nabi tak suka Nabi tinggalkan.
Kita pergi rumah kawan, rumah saudara, dia pun hidang macam-macam makanan, kan? Kita pun, dia pun tanya nak apa kan, kita kata hidang je lah apa-apa pun. Tak kisah, kami makan je alhamdulillah kan. Okey, dia pun hidang macam-macam. Kita pun makanlah macam-macam rasa kan. Lepas tu kita tak habis kan, kita biar je macam tu. Betul tuan rumah pun tanya, ni kenapa biar macam ni? Kita pun keluarkan hadis ni, keluarkan slide ni. Ni ustaz yang ajar ni. Kata Nabi tak suka, Nabi tinggalkan, saya tinggalkan je lah macam ni. Kawan tu pun tanya, siapa yang ajar ni? Kita pun sebut ustaz jubah hijau. Kan, muallim jubah hijau. Kan? Janganlah gitu kan. Itu takut salah faham kan. Nanti yang disalahkan siapa? Salahkan saya lah. Kan? So maksud kat sini bukan kata tinggal tu biar je macam tu. Meninggalkan kat sini lah, konteks kat sini adalah Nabi memberikan kepada orang lain. Even kita pun, ibu-ibu sekalian, kita makan tak habis, sepatutnya kita tidak membazirkan, tak biar macam tu, bagi pada orang. Sebab itu kita bab pembaziran kena jaga ibu-ibu sekalian. Saya ingat ibu-ibu sekalian, saya share sikit lah satu tempat, satu restoran yang saya pergi. Waktu tu berbuka puasa dengan family. Lihatlah sekitar di tempat kita makan tu kan. Apa yang menyedihkan, yang melakukannya adalah Muslim lah, orang yang beragama Islam sendirilah kan. Apa yang dibuat, makan-makan, boleh kata hampir setiap meja yang saya lihat, ada makanan yang tertinggal, maknanya yang ditinggalkan. Boleh kata ada sampai nak dekat makan sikit yang ditinggalkan banyak, dia biar macam tu. Makanan sendiri, makanan sendiri. So, benda ni sebenarnya menyedihkan. Kerana apa? Kerana tidak ada satu kesedaran pembaziran yang berlaku tu. Paling tidak pun, dia tak boleh nak habis, nak bagi orang tak boleh. Kita bungkus bawa lah balik kan, sekurang-kurangnya lah. Ataupun kita kata nak buang pun, tak adalah kita nak biar macam tu. Sekurang-kurang kita rasa malu, kita rasa segan, kita rasa berdosa kat situ. Kan, pembaziran amalan syaitan. Paling tidak pun kita akan bungkus, kita bawa balik, kita cuba nak makan dulu. Kita cuba nak bagi pada orang, kita cuba sebab tak nak membazir. Dan rasa malu tu ada, rasa berdosa tu ada. Tapi tak berlaku macam tu. Hampir setiap meja yang saya lihat ada yang berlaku. Lepas mereka dah tinggalkan restoran, dibiarkan. Saya sampai macam saya nak ambil ni, nak makan ni kan. Tapi mak ayah halang, kata janganlah macam tu, tak sesuai kan. Sebab kita sedih sangat kan. Sebab ada orang yang tak berkemampuan, tak boleh makan pun. Kan sampai dia meminta pada orang kan, buat makanan ni. Sebab nak hidup kan, makan minum ni asas. Tapi yang berlaku, kita yang ada berkemampuan ini, tidak menghargai nikmat pula. Kan, so ibu-ibu sekalian, kita kena berikan perhatian. Jangan kita ambil mudah, risau sangat. Ni amalan syaitan. Jelas dalam ayat Quran Allah sebut, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang membazir ini adalah saudara kepada syaitan. Maknanya sama je lah seperti syaitan itu. Kan? Sebab dia memang itu sifat yang mazmumah yang ada pada dia. So ibu-ibu sekalian, benda ni kita kena berikan perhatian. Jangan pula kita kata, ustaz saya bayar, asalmu yang panas. Dia tak ada isu yang panas ke, isu kita nak minta kat dia, semua tak ada. Isu dia sebab kita tak nak ikut perangai syaitan. Kita tak nak tergolong dalam kalangan saudara syaitan. Kan, saudara se-Islam kita pun dah cukup lah. Itu pun dah cukup ramai dah. Jangan jadikan saudara syaitan pula dah sebagai saudara. Kan, so sebab itu berikan perhatian. Betul kalau tak boleh makan, kita beri pada orang. Kita mungkin kalau makanan tu boleh bagi pada haiwan, bagi pada haiwan. Yang penting jangan dibazirkan. Jangan dibazirkan begitu saja. So sunnah kat sini, Nabi tak tinggal macam tu. Nabi meninggalkannya kepada orang lain. Meninggalkan kepada sahabat. Begitulah. Seperti mana kisah kita boleh tahu kan, berkenaan daging dhab biawak padang pasir tu kan. Kita ingat tak apa ni kisah tu ibu-ibu sekalian. Kan kisah tu berkenaan dengan apa, dalam hadis riwayat Muslim kan disebutkan. Riwayat Muslim 1945. Apa ringkasan dia, Nabi kan pernah ditawarkan oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kan, daging dhab biawak padang pasir. Apa yang Nabi buat? Nabi tak terima, Nabi tak halang beliau makan. Nabi tak terima, tak ambil ni maknanya Nabi tak berkenan. Kan? Dan Nabi tak halang beliau makan. Nabi tak sebut ni apa mu makan biawak ni, nak jadi biawak man ke? Tak ada macam tu. So kita pun kena ingat macam tu. Jangan cepat kita pelekeh orang. Kan? Jangan cepat kita menggunakan perkataan yang tidak patut. Kena jaga ibu-ibu sekalian. Perkataan kita ni mencerminkan hati kita, mencerminkan akhlak kita. Sebab itu kalau orang suka mencakap kotor-kotor, yang carut, yang lucah ni,
Kan kita sebaik-baik lah, kita jaga limit lah, bukan suruh putuskan dengan dia, jaga limit supaya kita tak terikut. Kalau kita ada kekuatan nak ubah dia, tak apa. Bolehlah nak rapat sampai kita ubah dia. Tapi kita risau kita yang terubah. Sebab benda tu dia akan mengajak kita rasa seronok nak cakap. Kan cakap benda kotor ni seronok. Buat benda yang kotor ni seronok. Memang itulah nafsu kita ni. Sebab itu bagi orang yang kita rasa tak kuat iman ya, kita jaga limit supaya kita tak terikut dengan cara dia, tidak terikut dengan percakapan kekotoran yang dibuat itu. Baik. So berkaitan dengan isu ni, jangan mencela makanan. Kita lihat apa yang ulama sebut. Pertama, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim disebutkan ringkasnya adalah sebarang ucapan yang berbentuk kritikan adalah dilarang. Apa contoh kritikan disebut dalam kitab Al-Minhaj ni? Apa contoh dia kita kata makanan ni tak sedap. Itu pun dah kira kritik dah. Apa lagi? Makanan ni pahit, masin. Makanan ni kalau mu makan, makanan ni kalau bagi kucing, kucing boleh mati tau. Contoh kan. Makanan ni kalau bagi sampah, sampah pun muntah balik. Tak kira lah apa-apa jua ayat yang berbentuk sindiran, berbentuk kritikan, walaupun kita kata tak sedap. Dan kita sebut, memang tak sedap ni ustaz, nak sebut apa takkan nak sebut sedap. Kan jadi menipu pula. Memanglah itu tak sedap, bagi kita lah kan tak sedap. Tapi itu bukan cara beradab. Kita sebutkan tak sedap. Dia kena beradab lah, dia kena ada satu kaedah. Memanglah itu betul, tapi cara tu kena penting kan. Kan macam kita nak tegur mak ayah kita lah kan. Kalau mak ayah kita buat benda salah pun, takkan kita nak tegur dengan cara yang tegas kan, cara yang keras. Tak sesuai, kenalah beradab kan, sebab faktor umur, faktor mak ayah. Macam itulah dalam bab makanan ni, walaupun memang tak sedap, tapi ada sunnah dia, ada dia punya kaedah, adab dia. Apa adab dia? Kita ikut kepada situasi. Contohlah ibu sekalian, hari ni adalah macam jemputan open house. Kita pun pergilah kat rumah saudara, rumah kawan-kawan, rumah jiran-jiran kan. Memang sudah pasti akan dihidangkan makanan minuman lah. Kita pun makan macam-macam, rasa macam-macam. Contohlah, tuan rumah tanya, macam mana rasa ni? Cuba komen sikit. Dia tanya tu, dia buat syarat je. Dia tak ada pun nak ambil kita punya feedback tu, dia masukkan dalam Google ke, dia nak bubuh video ke, dia nak apa-apalah, dia nak nak masak balik lagi sekali ke. Jaranglah berlaku macam ni semua. So dia tanya tu, dia buat syarat je. Dia tanya sekadar bertegur siapa. Kan, macam mana rasa makanan tu kan. Kita pun faham, dia tanya tu pun sekadar syarat, sekadar beramah mesra. Kalau kata sedap, pujilah sungguh-sungguh kan, ibu-ibu puji. Sedap sungguh ni. Nak tambah lagi boleh tak? Minta lagi kan. Sedap sungguh ni kan, nak minta kan. Boleh, tak ada masalah kan. Di situ kita minta dengan berhak kan. Kalau tak minta orang tak tahu. Kan kalau malu tak dapat. Tak apa, tak ada isu lah. Tapi kalau kata tak sedap kan. Tak sedap, kita kena ingat ibu-ibu sekalian. Jangan terus jujur sangatlah cakap tak sedap langsung ni, boleh muntah makan macam ni. Kan. So itu satu memang dah menyebabkan tuan rumah tersinggung dah kan, dia terasa sikit. Kalau kata dia order makanan pun, dia terasa juga kan. Ataupun dia akan rasa macam serba salah kan. Okay, situ satulah. Satu lagi, kita pun dah mencela makanan. Sebab di situ memadailah sebut Alhamdulillah. Kalau tak sedap lah, kita rasa macam rasa-rasa dia tak sedap ni, sebut je lah Alhamdulillah. Kalau ditanya lagi, oh sedap tambah lagi. Kita sebut Alhamdulillah, cukup lah. Maknanya kita just cover line. Kita just menapis, berhati-hati bercakap. Supaya tak dikira sebagai mencela makanan. Sebab bukan apa, ini ada sunnah dia. Inilah adab dia. Nabi tak pernah cela walaupun Nabi tak suka makanan. So kita kena ikut benda yang sama. Walaupun kata tak sedap ni ustaz, memang rasa masin, memang rasa pahit. Ya, kita faham. Tapi ada kaedah dia. Bila orang tanya depan ramai-ramai, sebut je Alhamdulillah. Tapi kalau kita niat nak memberikan teguran, berikanlah teguran secara personal. Kalau perlulah, biasa orang tak berikan pun. Sebab, yalah makan-makan macam tu je. Kan, memadailah orang yang terdekat berikan teguran. Kan, sebab takut dia terasa kan. Pada orang memang terasa sungguh. Berikanlah secara berhikmah. Okay, so itu yang pertama, isu dia. Katalah yang kedua, ibu-ibu sekalian pergi makan di open house, yang mana tuan rumah cakap dah, hari ni saya masak macam-macam, saya jemput ni untuk open house ni sebab alang-alang saya pun nak buka catering minggu depan.
Nak bagi macam-macam rasa ni, nanti komen. Nanti berikan apa feedback. Okey, di situ adanya satu keperluan lah. Iaitu si tuan rumah ni, dia jemput kita ni atas dasar dia nak bagi kita rasa makanan. Dan memang untuk kepentingan dia, untuk dia buka catering. Sebabnya dia boleh perbaiki apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang dia perlu tambah dan sebagainya lah kan. Okay, so di situ atas dasar adanya satu keperluan, kemaslahatan, kebaikan. So kita dia sebagai orang yang merasa ni, kita ada hak untuk berikan teguran tapi dengan bertapis, berhikmah. Kita rasa, katakan kita rasa lah nasi lemak, kita pun rasa okey, ini belacan lebih ni, kita rasa oh ni garam tak cukup ni, kita bagi tahu lah dengan dia, ni bagi saya ni belacan lebih sikit lah, ni bagi saya ni garam kurang sikit. So kita memberitahu sekadar begitu saja. Sebab itu pun atas dasar dia memerlukan feedback kita. Kan, memerlukan. So kita bagi tahu macam tu. Tapi kalau kata dia berjemput open house sekadar suka-suka tu, tak ada keperluan nak bagi tahu pun lah. Kalau ada nak bagi tahu pun personal, bagi tahu diam-diam. Tapi biasanya orang takut dia terasa macam tu kan. So kita nak jaga lebih baik, nak harmonikan keadaan, maka tak perlu kita bagi tahu pun tak apa. Tapi kalau isu yang kedua tadi, tegur atas dasar ada hak. Diberikan hak kan, kita rasa makanan. So contoh apa dia berlaku di macam buat pertandingan ataupun macam satu macam khusus, chef dan sebagainya kan, so orang akan merasa berikan feedback. So itu tak dikira mencela, tapi kena gunakan perkataan yang hikmah lah. Kan? Macam orang nak menegur, nak berdakwah lah kan. Orang berdakwah, kalau kita fikir negatif, kita akan fikir dia sibuk kain orang. Kan, apa kata jangan jaga tepi kain orang kan. Maknanya dia sibuk dengan orang punya hal. Macam orang boleh gunakan ayat, oh dia ni mencari-cari kesalahan orang. Padahal dia nak berdakwah, dia nak sampaikan kebenaran. Kan? So kita pula fikir negatif. Kalau kita fikir perspektif negatif, kita kata oh, salah, cari salah orang, macam dia tak ada salah, macam dia maksum. Apa lagi kita kata sibuk hal orang kan. Kita kata apa lagi, macam-macam lah, bagi macam-macam konotasi yang negatif kan. So benda ni tak berlaku sebab niat kita nampak secara zahir dia nak berdakwah, dia nak menyampaikan kebaikan, kebenaran kan. Sama lah dalam bab isu ni. So orang yang berikan hak nak tegur, kena gunakan hikmah. Dia tak boleh kata kasar terus. Itu tak patutlah. Mentang-mentang ada hak kat dia, so dia berguna kata kasar. Oh ni makanan ni busuk, makanan ni bau macam sampah, makanan ni macam kucing mati. Itu tak boleh lah. Walaupun orang rasa macam macam lawak lah kan. Tapi tak lawak sebenarnya. Benda tu dah mencela sungguh rezeki tu. Itu tak boleh. Tapi bagi tahu sekadar yang patut dengan hikmah tak apa. Bahkan itulah dianjurkan. Mustahab kerana apa? Nak menjaga kebaikan. Kerana kawan tu boleh ubah cara masakan. Tak adalah dia masak, dia tak berapa sedap, orang pun tak datang ramai, customer tak ramai kan. Sebab masakan dia kurang sedap. Tapi kalau kita dah tegur, dia pun dapat baru sedar, oh iyalah, betul juga tu kan. Dia pun sedar cara masakan dia kurang betul. Dia pun perbaiki, maka dia akan jadi perubahan. Kan? So itu maksud kepada kritikan. So ibu saya kita ingat, jagalah tutur kata kita. Jangan sampai kita berasa tak kisah. Takut sebab ini cerminan kepada akhlak kita. Sebaik-baik kita adalah orang yang menjaga lidah kita. Orang yang menjaga tutur kata supaya tak tersinggung hati orang. Kan, itu paling penting, menjaga akhlak kita dengan orang. Ibu sekalian, insya-Allah. Baik, ada tanya tadi Bonda Habsyah boleh ke kata kurang sedap? Bila sebut kurang sedap inilah yang disebutkan sebagai kritikan juga. Jadi sebenarnya kan, kita hanya sebut alhamdulillah. Dia beza dia senang je. Orang nak tahu beza dia. Kalau orang sebut alhamdulillah, lepas tu dia kata oh, sedap, nak tambah lagi, nak bungkus. Dia excited di muka dia kan. So orang dah boleh faham. Memang sedap lah ni, memang dia nak lagi. Tapi kalau orang hanya sebut alhamdulillah, betul dia diam kan. Alhamdulillah, ataupun dia tanya alhamdulillah okey kan. Dia just okey, dia tak ada excitement, tak ada semangat tu, tak ada. So orang dah boleh faham sebenarnya. Oh ni makanan ni bagi si fulan ni biasa-biasa je lah tu. Macam tu. Itu yang kita nak patut amal supaya apa? Kita menjaga adab. Bila sebut kurang sedap pun dah dikira kritikan. Mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab kritik lah tu, tak sedap, kurang sedap. Tak sedap tu lagi teruk lah kan. Ni kurang sedap. Kan? Macam kita cakap dengan anak kita lah kan. Contoh macam apa dia tanya kita kan. Ibu-ibu, adik ni pandai tak?
Kan kalau kita tahu dia memang dia kurang pandai tapi dia sebut pandai insya-Allah. Maknanya kita di situ kita bagi satu nak menenangkan hati dia. Kalau kita sebut pandailah dia kan, dia dapat semua A, dia dapat 100, itu dah excitement tu lebih. Kan tapi kalau sebut adik ni kurang pandai kan, kalau dia sebut macam tu dia akan rasa juga, dia kata rasa kan. Walaupun kita kata tapi kurang lah, sikit je lah kurang kan, dia kata rasa kan. So nak bagi contoh lah, analogi dia macam tu. Nak sebut tersinggung tu mesti ada kan, tersinggung tu mesti ada. So sebab itu kita nak mengelakkan sikap ataupun keadaan macam tu. Just kita makan, kalau orang tanya lah, kalau orang tanya kan, biasa orang tak tanya kalau orang tanya, kalau tak sedap bagi kita, sebut je Alhamdulillah. Macam admin sebutkan lah, makan je Ustaz ya, kalau tak suka tak payah makan. Betul, orang dah boleh faham kan, benda simple. Sebab kita bukan nak apa, kita nak sebut supaya jaga adab, jaga akhlak kat situ. Sebab ini sunnah Nabi. Sebab ada orang dia tak kisah benda ni, dia makan betul, dia siap komen, siap menjadikan satu bahan lawak lagi kan. Dia ejek macam-macam dengan rezeki tu, betul-betul rezeki tu tak boleh nak balas kat dia. Jadi macam-macam dia buat, tambah pula dapat kawan-kawan macam tu, dapat geng macam tu, memang menjadi sungguh lah. Tapi kita terlepas pandang kat di situ, sunnah kita sangat kena pentingkan kan. Sedangkan kita diberikan peluang makan, ada orang tak dapat makan pun, ada orang makan makanan yang tak patut dimakan pun ada kan. Tu kita nak rasa bersyukur kat situ. Sebab itu jangan, tak wajarlah mengkritik makanan. Tapi kalau ada masalah dibenarkan, tapi bukan kata kritik kita menjaga tutur kata lah. Jangan terlalu over. Baik, Imam Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari, Nabi tak pernah mencela makanan yang harus makan, tapi makanan yang haram wajib cela. Kalau kita kata makanlah makanan yang haram, contohlah pergi rumah non muslim, kata dah dia tak perasan, dia pun letak ke atas meja kita minuman tin kan, Guinness World Record kan, contohlah, maknanya arak lah ni kan. Jangan pula kita kata oh ni air baru ni boleh try ni kan, bukan sebab dapat dah lah mahal. Janganlah macam tu kan, memang dah kata haram tu haram lah. Tapi kalau kita kata tak tahu, kalau kata kita tak tahu dan kita biasanya orang tahu kan. Tapi kalau katalah kita memang tak tahu dan bertanya pun, kita betul-betul naif lah kan, tanya orang kata minum, kita berkata okey minum lah. So itu masalah juga tu kan, kena pastikan betul-betul lah. Sebab itu kalau kata pergi rumah non-Muslim, kena lebih berhati-hati. Sebab benda tu mungkin boleh berlaku lah. Bagi dia tak kisah kan. Bagi kita ni kena ambil perhatian. Kena tanya, jangan terus makan betul baru tanya. Dah makan-makan baru tanya, ni buat apa tadi, masak apa tadi? Daging pork tadi. Daging pork, daging apa pula ni? Daging import ke? Daging khinzir. Kan, so jangan macam tu lah. Sebelum nak makan minum, bertanya. Bukan apa, kita nak pastikan. Kan, takut tercampur dengan benda yang syubhah, sebaiknya kita elakkan. So itu yang kedua. Dan yang ketiga, Imam Ibn Battal syarahkan apa sebab kita amalkan sunnah ni, menjaga adab. Satu tadi nak jaga hati tadilah orang yang masak tu. Satu lagi nak sebut kat sini hikmah dia adalah kan, kita suka satu makanan tak semestinya orang suka. Dan kita tak suka dengan satu makanan tak semestinya orang suka. Kan, sebab cita rasa kita, selera kita berbeza. Kan, kita suka makan seafood, kan anak kita tak suka seafood. So itu bukan bermaksud seafood tu tak sedap. Kan, itu bukan bermaksud seafood tu sedap. Maknanya berbeza lah ikut orang. Sebab itu kita kalau makan, jangan kita cepat melatah. Kan, pergi kat kenduri, makan, kita makan ramai-ramai dengan family kita ni kan, kita makan dulu. Kita berasa tak sedap lah, kita berkata letak semua tak sedap ni, jangan makan, tak payah makan. Kan, anak kita kat sebelah tu dia dah makan satu pinggan habis. Kan, nak tambah satu lagi pinggan ni. Lepas tu kita pula mak yang halang dia makan. Kan, sebab bagi dia sedap, bagi dia okey lah, maknanya makanan tu elok dan boleh dimakan. Bagi kita ni mungkin tak sedap. Sebab itu tak wajar kita mencela ataupun kita mengkritik makanan depan ramai. Sebab banyak dia punya kesan yang tak elok, ibu-ibu sekalian. Okey, baik. So ini sunnah ke-68. Ni pun dah cukup masa, dah 8.30. Lepas ni mungkin ada program lain. Jadi ibu sekalian, saya cukup saya itulah untuk pagi ni. Tak banyak tak bincang. Saya ingat nak masuk lagi sunnah ke-69. Tapi tak apa, saya rasa mungkin kita boleh sambung esok. Memandangkan ni semua tentang makan ni, tak habis lagi ni. Makan sokmo lah kita. So ada sunnah-sunnah yang saya kira nak kena bincang juga. Kita mungkin sambung esok lah. Sambung esok kita bincangkan sunnah-sunnah yang tak sempat nak bincang. Yang penting ibu sekalian, jangan lupa makan. Jangan lupa kita makan, bersarapan, berhari raya.
Dan jangan lupa juga amalkan sunnah. Dan jangan lupa juga puasa 6. Mudah-mudahan kita dapat beramal insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilai wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.